Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Itulah dia result yang bagi most of us agak mengejutkan lah dengan apa yang telah dikecapi hasil pada perlawanan pusingan pertama untuk Kelantan menentang Sabah di Stadium Sultan Ahmad keempat ni, di mana rata-rata termasuk aku sendirilah menganggarkan yang satu lagi lah kekalahan untuk Sabah FC ni kalau ikut performance diorang. Tapi aku tidak nafikan juga antara anda yang masih lagi memberi prediction Sabah FC akan menang pada perlawanan ni. In fact, ada a few nama yang berjaya meneka tepat. Satu gol berbalas dua. Aku punya prediction 0-2 2-0. Maksudnya Sabah kalah lah, tapi aku menganggarkan Sabah akan buat comeback di Likas. Itu anggaran aku pada video sebelum ni. So dengan kemenangan 2-1 pada round pertama ni menumpaskan Kelantan di stadium mereka dan membawa perlawanan ke stadium Likas, aku dah nampak macam ada cerah sikit lah. Okey, peluang Sabah FC untuk marah ke pusingan separuh akhir. Dan itu yang aku harapkan juga untuk saingan selain daripada Liga Super ni, di mana video sebelum ni juga aku dah mengatakan yang bagi aku perjuangan di saingan Liga Super untuk berada di top 5 macam sudah tidak relevan lagi lah. So apa yang tinggal untuk Sabah FC sekarang yang bilang orang agar membuktikan yang mereka ni masih lagi relevan untuk di saingan bola sepak tempatan kita ni adalah saingan piala, iaitu Piala FA dan juga Piala Malaysia. Dan aku mengharapkan di sinilah tempat kita mengubat kembali apa yang telah kekecewaan, kekurangan yang kita lalui di saingan Liga Super ni. Dan telah dibuktikanlah dengan kemenangan menentang Kelantan. Sekali lagi adalah kemenangan yang bagi aku agak aku terkejut jugalah. So aku menyaksikan perlawanan ni 90 minit. Walaupun time aku kerja, tapi aku rakam lah match ni. Dan gol hasil jaringan Jeffrey Chu pada minit ke-13. Lepas tu gol penyamaan oleh Kelantan pada minit ke-17 dijaringkan oleh Abdul Sise. Dan seterusnya gol kemenangan daripada Aijin Muyajik pada minit ke-44. Semua gol dilakukan pada separuh masa pertama saja. Pada separuh masa kedua tidak ada sebarang, macam bagi aku even especially Sabah lah, tapi kalau macam Kelantan actually banyak percubaan berbahaya diorang lakukan. Cuma Damien Lim beraksi dengan bagus. Defender Sabah Daniel Ting, Denningham banyak membuat blok pada perlawanan ni, atau percubaan yang memang di depan gawang one on one lebih kurang macam tu, tapi mereka agak cepatlah untuk menidakkan percubaan-percubaan peluang-peluang tersebut bagi membantu Damien Lim mengelakkan dia dibolosi lagi untuk gol seterusnya. So macam aku cakap lah, basically defensively Sabah ni memang bagus, memang okay bagi aku kita punya defense line ni. Cuma apa masalah kita sekarang ni adalah dalam masa 90 minit aku kena terus terang, sepanjang pemerhatian aku, Sabah FC ni tidak boleh terus bertahan sekiranya serangan bertali arus dilakukan sepanjang 90 minit. Sabah FC perlu menjaringkan gol bagi mengurangkan tekanan kepada defender-defender kita ni. Dan ini terbukti pada beberapa musim sebelum ni lah, di mana kita mampu menjaring walaupun macam 4-3 pada perlawanan tu. Macam especially lawan Kuching yang dulu tu memang gol kemenangan daripada Jeffrey Chu kalau aku tak silap, yang kita menang 4-3 tu waktu debut si Roman Mercado. Kita boleh bertahan, tapi again kita tidak boleh terus bertahan apabila serangan bertali harus dilakukan. Tapi ianya boleh dibantu sekiranya bagian hadapan kita menjaringkan gol, mengurangkan lagi pressure defender kita. Lebih kurang macam tu, dan memberikan tekanan kepada pasukan pihak lawan lah. Dan ini telah terbukti lah di dalam perlawanan ni. Tidak ada banyak serangan yang dilakukan oleh Sabah FC, tapi apa yang lebih penting di sini jika dibandingkan dengan Kelantan, walaupun Kelantan aku katakan seperti di awal tadi lebih banyak melakukan percubaan, tapi kita lebih teknikal lah di bahagian hadapan, di mana menyempurnakan dua peluang yang kita miliki. Itu saja cukup sebenarnya. Okay, kau tidak menyerang, kau bermain tidak bagus, tidak apa, tapi once peluang dihidang di hadapan kau, just sempurnakan peluang tu. Itu yang kau perlu lakukan, dan itulah yang telah dilakukan oleh Jeffrey Chu dan juga Aidin Muyajik. Tapi guys, aku tidak mengatakan ini adalah comeback untuk Sabah FC.
Di sinilah bermulanya era kembalinya Sabah FC. Aku tidak akan menyatakan begitu, tapi again it's a good win untuk Sabah FC bagi memboost moral kita bagi perlawanan yang seterusnya. Cuma persembahan di atas padang yang aku saksikan ni belum memberi keyakinan kepada aku lah. Kerana pada separuh masa pertama selepas gol Jeffrey Chiu tu kita macam tidak mampu untuk kekal konsisten dalam perlawanan ni. Sebaliknya Kelantan lebih mendominasi bola, lebih kurang macam tu. So tidak ada serinya sangatlah dalam perlawanan ni. So aku bukan aku macam aku gembira kemenangan ni. This is the only win against pasukan yang berada di saingan Liga Super. So I want to celebrate this moment. Pasal jarang sekali kita menikmati menang, lebih kurang macam tu. So that's why kenapa macam aku tidak mau condemn sangat persembahan Sabah FC lah, kerana aku baru menikmati kemenangan ni guys. Lama betul aku nak menikmati kemenangan ni. Cuma again aku mengharapkan di sini memberi kesedaran lah untuk coach, untuk player, untuk kita, yang kita ni tim ni sebenarnya mampu, cuma beberapa benda yang perlu diperbaiki lah. Again dari segi dari atas lah, management, kejurulatihan, player dan seterusnya, kita selaku penyokong ni. So okay guys, it's a good win untuk kita. Alhamdulillah. Aku sekali lagi tidak menyangkakan kita akan memenangi perlawanan ini, tapi tahniah untuk Sabah FC. Anda telah melakukan kerja yang cukup bagus. Tahniah juga kepada anda yang memberi prediction 2-1, 1-2 pada perlawanan ni. Ada few tu, 2 ke 3 orang. Memang kamu champion lah. Jadi bagaimana pula pendapat anda untuk perlawanan ni guys? Letakkan pendapat anda di kolom komentar di bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.